Tak lain dan tak bukan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya, tuan-tuan, nikmat itu, nasihat itu mungkin tidak akan berguna ataupun mungkin kurang penting kepada orang yang berada dalam kesenangan. Tetapi secebis ataupun sebaris kalam itu sangat berharga bagi orang yang sedang berada dalam kesulitan. Satu. Yang kedua, sepinggan nasi mungkin tidak bermakna bagi orang yang berada dalam kekenyangan. Tetapi 3 butir nasi, tuan-tuan, sangat dahaga dan bermakna untuk orang yang sedang berada dalam kelaparan. Tuan-tuan, Allah dah kembalikan, tuan-tuan, nikmat perut, nikmat jasad, makanan dan santapan fizikal. Perut tuan-tuan dah dapat. Tuan-tuan dah dapat hak sebagai manusia. Hak perut tuan-tuan kita dah Allah dah tunaikan. Now Allah kata, this is my me time. Malam ni adalah masa untuk aku. Setelah aku berikan, aku pulangkan, aku kembalikan benda yang tersekat dan terhalang 13 jam 45 minit. Keduniaan, kedahagaan, kelaparanmu, aku dah kembalikan 7.27, 7.28. Now aku nak minta sikit je, kalau tak banyak. Illa qalilan, kata Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang lena, wahai orang yang berselimut, tolong come to me closer, kata Allah. Bagi sikit masa pun jadilah. Berlama-lama dalam solat, berlebih-lebih dalam rakaat. Aku nak yang tu, Allah kata. This is me time. Malam ni malam untuk aku, malam untuk kita. Kamu dah ada holiday time, kamu dah ada family time, kamu dah ada gaji time, kamu dah ada dunia time, kamu dah ada makan time. Aku mana? Maka tuan-tuan, benda pertama yang kita boleh belajar, Allah minta hak dia. Sedangkan kita adalah hak milik Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan panggil, Tuhan minta adab sebagai hamba, maka turuti dan ikuti apa permintaan Allah panggil kita ni. Maka Ramadan is a calling from Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Allah memanggil. Ya ayyuhalladzi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, I know you got so many problems. Aku tahu kamu ni manusia bermasalah. Kamu ada hutang, kamu ada stres, kamu tension, kamu perlukan healing time, kata Allah. Now, aku buat Ramadan ni, this is your healing month. This is our healing time. Allah kata, dah tahu dah banyak masalah, pasal kau tak cari aku. Tuan-tuan, kalau kita beli phone kita rosak, kita hantar balik kedai untuk baiki. Kalau kita beli kereta, motor yang rosak, kita kembali ke bengkel untuk repair. Tapi kalau manusia dan hati kita rosak, kembalikanlah pada Allah. Sebab software dan hardware, chip, hanya Allah yang boleh dan layak perbaiki dan tukar ganti. Sebab kita Allah yang buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang saya boleh kongsikan, pesanan dan azimat untuk saya sebenarnya, Assalamualaikum Muhammad, tuan-tuan. Apa yang kita boleh pelajari? Tadi saya lontarkan soalan kepada tuan-tuan untuk membuka minda dan jiwa. Apa benda yang tuan-tuan dah capai? 5 benda. Saya yakin dan pasti benda pertama yang tuan-tuan dah capai dan dapat dalam Ramadan, yang pertama apa? Yang pertama adalah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Benda pertama yang tuan-tuan dah berjaya sampai ialah rutin kehidupan kita sudah berubah. Okey? Yang ni benda besar bagi saya, benda pun kecil. Sebab tu kalau ada orang tanya saya ataupun mak ataupun kawan-kawan, kalau tuan-tuan ditanya oleh siapa-siapa, macam mana saya nak start berubah, saya nak berhijrah, saya dah insaf, saya dah taubat, benda pertama nak buat macam mana? Tuan-tuan tak perlu jadi ustaz. Tuan-tuan ambil ayat ni, Sallallahu Muhammad. Kaedah pertama untuk kita move for the first step, nak jadi apa pun, nak buat bisnes ke, nak mula berniaga ke, nak mula berubah ke, nak start belajar ke, nak masuk kerja baru ke, nak masuk rumah baru ke, benda pertama ada modulnya dalam Ramadan. Benda apa? Benda pertama, bangun awal sebelum subuh. Dan benda itulah kurikulum yang tertinggi yang Allah buat, yang Allah tukar, yang kita tak mampu buat bulan lain. Bulan lain terkejut, terkencing, tidur balik. Bulan ni tahajud, tak perhatikan.
Saya tengok muka tuan-tuan ni, geng-geng muka tajuk ni. Saya tengok muka tuan-tuan tahu tak? Muka bercahaya. Alhamdulillah. Tuan-tuan tak rasa ke muka tuan-tuan bercahaya? Balik lagi suruh cermin tengok. Ni saya nampak bercahaya ni. Sebab apa? Sebab duduk bawah lampu. Jadi dia ada pasang sangat lah. Ustaz baru kami rasa Ustaz. Tak asal pasal beriman sangat ni. Ustaz kata lampu bercahaya, muka bercahaya ni. Rupanya dia bawah lampu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Itu poin pertama saya. Nak beritahu benda besar yang Allah buat dalam hidup kita adalah menukar rutin. Dan nak tukar rutin tu first step, nak move forward, nak pergi kepada daerah kebaikan, nak jadi manusia yang better. Langkah pertama bangkit awal. Tu je. Tuan-tuan, saya ada program di Guangzhou 2017. Saya tengok kilang-kilang perabot di Guangzhou terutamanya. Saudara semua mungkin Prof lagi banyak pengalaman daripada saya, banyak menjelajah ke seantero benua dunia. Antara benda yang saya boleh belajar, orang Cina dia start bisnes dia sewaktu tahajud. Walaupun dia tak buat tahajud, tapi waktu tahajud tu dia dah terjaga. Sebab tu antara jawapan kenapa bangsa-bangsa luar, Japan, China lagi maju. Sebab apa? Waktu Allah mengedarkan rezeki waktu tahajud, waktu subuh tu, mereka dah jaga orang. Sebab tu mereka layak untuk berada sentiasa lead. Mereka lead dalam bab ekonomi. Sebab apa? Sebab benda yang sepatut orang Islam buat, mereka buat. Mereka take over. Akhirnya mereka ke depan. Tuan-tuan ingat seorang lecturer namanya di Indonesia, dia panggil Mr. Crack, Pak B.J. Habibie. Dia yang UDN mungkin kenal. Dia ni dia panggil Mr. Crack, antara orang yang dalam dunia nombor 2 tak silap saya. Orang yang pakar engineer penyelenggaraan pesawat. Mana-mana kapal body, fuse charge ataupun mana-mana kita kata skru yang longgar ataupun crack, mana-mana body kapal yang crack, ini orang paling pakar. Pak B.J. Habibie masih hidup di Indonesia. Tuan-tuan, apa benda yang dikongsi oleh Pak B.J. Habibie waktu dia belajar dalam ilmu pesawatan, ilmu airline, aircraft, nak buat kapal tu, benda-benda yang dia repair, dia duduk satu kelas dengan seorang Yahudi, Saudara Muhammad, roommate dia. Tuan-tuan, apa yang mengejutkan, sepanjang semester waktu dia belajar ilmu perkapalan ni, dia sentiasa dapat second best student, tak pernah dapat best student. Dan best student adalah Yahudi. Dan dia bertanya kepada roommate dia, pasal apa, macam mana aku nak potong, hang tak boleh, hang sentiasa lead, sedangkan hang Yahudi. Apa Yahudi kata? Yahudi kata, aku jumpa dua benda yang tak ada pada diri aku, yang ada pada kalian. Yang pertama, bangkit sebelum subuh. Yang kedua, mengaji Quran sebelum subuh. Orang Yahudi sebut. Dan dia buat benda ni walaupun dia tak beriman. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Roommate Pak B.J. Habibie, dia maintain dua benda. Walaupun dia tak beriman, walaupun dia tak solat, tapi dia bangkit awal ketika orang Islam sepatutnya bangun. Dan dia suka memperdengarkan Al-Quran pada sebelum subuh. Dua benda ni akhirnya dia memacu. Dan roommate dia menjadi orang sentiasa best student. Nak bagi tahu keberkatan yang Allah buat pada waktu pagi ni menyebabkan seseorang dia punya ilmu jiwa, ilmu minda, sel-sel neuron, sel-sel saraf dia akan bersatu dan bergabung. Cerebellum dan cerebellum, medula dan oblongata, dia masuk habis sains. Dia main kawasan prof ni kena buat pula ayat akademik lah sikit, nampak cerdik, boleh tak cerdik pun. InsyaAllah, saudara semua main kawasan orang University Science. Tazkirah pun kena sains lah sikit kan. Tuan-tuan, saudara semua nak beritahu bahawa kehebatan, kecemerlangan yang Allah bagi pada dia, rupanya sebab ada benda tu dalam Ramadan. Jadi Allah sedang buat saya dengan tuan-tuan untuk menjadi, Allah sedang mengangkat kita di tahap itu. Allah Ramadan dan Allah sedang mengupgrading kita, tuan-tuan. Tuan-tuan kena rasa benda tu. Tuan-tuan kena rasa hebat, tuan-tuan kena rasa bangga, tuan-tuan kena rasa gemah dengan Ramadan. Dia tak hebat elok-elok cerai. Sebab tu saya, tuan-tuan, maaflah kalau, sebab tu bila saya Ramadan dia ada dua package yang Allah buat. Satu package As-Siyam, yang kedua package Al-Qiyam. As-Siyam ni apa? Menahan. Dalam ayat yang kita baca kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Maksud As-Siyam tu tahan. Kemuliaan
Dan ketinggian manusia akan tercapai dan tergapai bila kita berjaya menahan 4 benda, tuan-tuan. Ini ulama dah kaji dah. Makan, lena, rehat, cakap. 4 benda ni kalau overdose kita akan downgrade. Tapi 4 benda ni kalau kita lebih, kita akan upgrade. Kalau kita kurang, kita akan upgrade. Dia inverse, dia sebalik, dia terbalik. Kalau 4 benda ni kurang, kita akan di atas. Kalau 4 benda ni lebih, kita akan ke bawah. Dan 4 benda ni sedang dikurangkan. Sistem keduniaan sedang dilumpuhkan oleh Ramadan. Sebab tu tuan-tuan ada stamina pada malam hari. Sebab kita boleh, tuan-tuan tak rasa hebat? Hebatnya aku boleh semayang 11 rakaat. Cuba tuan-tuan semayang 11 rakaat bulan yang lain. Jadi apa? Mati habis. Geng-geng Singapura ni jemaah Singapura Intan meninggal sebab 11 rakaat. Ni sebab apa? Sebab semayang bulan lain tak ada kekuatan. Tapi main Ramadan relax ya. Tak ada semangat. Tuan-tuan main ni tak terusik tenaga tuan-tuan. Tu trauma sepeda tak pakai kan? Kalau pakai sepeda lagi kuat kan, power sikit. Kalau tak pesok dalam boleh sampai 11 rakaat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, aku nak bagi tahu bahawa Allah bagi package kekuatan bila as-siyam. Tuan-tuan dan saya menahan keduniaan kita pada siang. Pada malam Allah bagi al-qiyam. Al-qiyam ni apa? Mendirikan, menambah benda yang perlu, mengurang benda yang tak perlu. Kurang tu asyam, hak dunia tadi. Kurang makan, kurang lena, kurang rehat. Sudah cukup sampai di sini saja ya. Itu mula apa gerak tu. Allah semua kata hampa sekat. Sudah tu ambil dunia, bukan tak boleh, tapi kurangkan. Sebab tu antara hikmah PKP tuan-tuan, ada kedai tak boleh dine in, ada kapal tak boleh fly in, ada hotel tak boleh check in. Macam itulah Ramadan. Allah sekat perintah kawalan, pergerakan nafsu, pergerakan maksiat, pergerakan jenayah, pergerakan keduniaan kita disekat dalam Ramadan. Kaitan Ramadan dengan PKP. Tuan-tuan, dalam Ramadan saya nak sebut apa tadi? Kekuatan, tunjang kekuatan Ramadan. Malam dia, setelah tuan-tuan berjaya tahan siang, malam ni adalah tambah 3 benda paling kurang. Al-qiyam maksudnya menambah, al-siyam mengurang, menahan, mengawal. Apa yang tuan-tuan tambah pada malam? Yang pertama, tuan-tuan tambah bilangan rakaat. Yang kedua, tuan-tuan tambah bilangan masa dengan Allah, me time. Yang ketiga, tuan-tuan sedang disajikan dengan warattilil Quran dan tertila, makanan dan santapan spiritual. Tuan-tuan dah makan, dapat balik 7.5, tuan-tuan dah dapat fizikal. Spiritual mana? Sedangkan fizikal tuan-tuan, bila kita bergelar jenazah, jasad kita akan kembali menjadi tanah, sedangkan roh kita akan tetap berdiri dan berlari menuju Allah. Sila ulang ayat tersebut. Boleh? Ketika kita bergelar jenazah, fizikal dan jasad kita akan kembali menjadi tanah. Tuan-tuan ambil ayat ni, balik lagi update status. Roh kita akan tetap berlari menuju Allah. Dan roh perlukan tenaga. Inilah tenaga dia. Tenaga makan bagi roh spiritual tuan-tuan ada dalam Ramadan. Sebab roh akan berdiri lama. Bayangkan di barzah tu berapa puluh ribu tahun roh nak kena berdiri tunggu sementara tunggu kiamat. Mai mana kalau tenaga tak ada, memang loy lah, cerai lah roh tu. So tuan-tuan sedang mengenyangkan roh, bukan mengenyangkan fizikal yang akan kembali menjadi tanah dan najis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, tadi saya nak kata apa? Saya nak kata al-qiyam, tuan-tuan diperdengarkan dengan sajian Al-Quran. Sebab tu saya sangat menitik beratkan. Saya tak tahu lah kalau orang tak setuju. You can disagree to agree, and you can agree to disagree, you can agree to disagree. Sebab tu tuan-tuan, antara ruh Ramadan malam dia ada 3 benda. Berjaya atau tidak malam Ramadan ni 3 dalam tarawih. Yang pertama imam, yang kedua selawat, yang ketiga PA system. 3 benda ni memang kena power. Walaupun tuan-tuan tengok Allah SWT Muhammad Masjidil Haram dah dikurangkan. Ini pun tanda nak kiamat tak lama kan. Julung-julung kalinya solat sunat tarawih dikurangkan 10 rakaat. Tuan-tuan 8. Kalau kita bawah sikit daripada Masjidil Haram. Nah abang tu daripada 20 rakaat tiba-tiba menjadi 10 rakaat. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Dan PA system
dikurangkan bunyi dan power dia. Tuan-tuan, sebut tentang PA system ni, sound system yang tercanggih di dunia dimiliki adalah sistem di Masjidil Haram lah. Dia ada 7,000 speaker, dijaga oleh 120 orang engineer, yang jarak antara speakernya boleh dengar sehingga 9 km. Sebab tu tuan-tuan, fakta ni dapat daripada Syarif Haramain, yang tuan-tuan, sebab tu bila kita pergi kompong air mata menipis. Sebab apa? 12 juta punya maintenance dan bil elektrik PA system di Masjidil Haram, nak pegang 3 juta jemaah, pegang hati dia. Sebab tu dia kita rasa getaran dan gegaran tu. Sebab persembahan Al-Quran ni daripada Allah, so kena buat yang terbaik. Kalau bulan lain kita kadang-kadang jarang-jarang, Ramadan ni kena all out sampai orang yang tergoda dan terpesona. Bulan ni kalau bulan kita nak menyuntik, menjentik, mengusik, sampai ni bulan ayat mata. Bulan ni tak ada lah, tak ada masa lah. Bulan ni pun kita tak mempersembahkan air mata, pakai tak jumpa lah kita. Ini saya sebut kepada saya tuan-tuan, Sallallahu Muhammad. Yang terakhir daripada saya tuan-tuan, Ramadan mengajar kita erti teruja, excitement ataupun excited. Tuan-tuan perasan dalam hidup kita ada dua benda yang boleh mengubah kita, totally change. Yang pertama Ramadan, rutin yang kita dah berubah. Tuan-tuan pernah buat benda tu kan? Tak pernah bangkit jadi bangkit, tak pernah solat jadi solat, tak pernah mai jadi mai, tak pernah lama jadi lama, tak pernah tahan boleh tahan. Ini tuan-tuan dah buat, tuan-tuan dah buktikan. Yang kedua, benda yang mengubah kita adalah umrah dan haji. Bila tuan-tuan duduk di Haramain, tuan-tuan duduk di Mekah, tuan-tuan tak rasa nak buat benda-benda lawa. Macam itulah Ramadan. Kita tak rasa ada benda yang junnah, disebut sebagai perisai, dia blocking. Ada benda yang block, ada benda yang kita tak tergamak dan tak sampai hati nak buat. Betul tak tuan-tuan? Rasa tak benda tu? So dua benda ni lah, dia persamaan, ada similarity antara umrah, haji dan juga Ramadan. Muslim Muhammad tuan-tuan, bila kita pergi umrah, apa yang tuan-tuan belajar? Tuan-tuan, benda pertama yang saya suntik dalam jiwa jemaah, kalau yang follow saya, yang pertama adalah semangat untuk berpusu-pusu pergi masjid, dan semangat untuk berlumba-lumba buat benda baik, dan semangat teruja kalau jumpa peluang buat benda baik. Kan? So 2 jam sebelum solat semua dah berjalan ni, sengit. Sejak dia tak keluar daripada hotel, kita rasa macam wih cepat, cepat takut sembahyang dua. Padahal sejam ni kita masuk waktu lagi pun. Excitement tu tuan-tuan rasa teruja lebih. Benda tu yang Allah nak ajak kita. Tuan-tuan sebut tentang teruja, Allahumma salli ala Muhammad. Baru ni diadakan konsert Blackpink 4 Mac 2023, 2 minggu sebelum puasa. Dibuka kaunter tiket konsert pada 15 November tahun lepas, dan harga VIP 1,888, 3 hari sold out. 3 hari penonton, 3 hari jemaah Blackpink tunggu 3 hari sebelum buka tiket. Tuan-tuan, Nabi ajak sebelum sambut Ramadan, Rejab 3 bulan sebelum Ramadan hampa ready, Allahumma barik lana fi Rajab. Tapi geng-geng jemaah Blackpink, depa lagi power. 3 bulan 17 hari sebelum sampai Lailatul Blackpink, dah berdiri 3 malam tuan-tuan, tiket habis. Sehingga kan pada malam kejadian 4 Mac 80,000 jemaah berjaya hadir. Alhamdulillah. Muka geram 80,000 tu imam konsert kejadian. Astaghfirullah. Tuan-tuan, 80,000 jemaah di stadium kejadian. 80,000. Baru ni 2 minggu lepas statement daripada Indonesia, mereka pun nak buat juga Blackpink, nak mengalahkan catatan rekod Malaysia. Berlawan pula. Indo memang boleh menang, mereka saja berapa komuniti dan populasi dia tuan-tuan. Mereka nak mengalahkan catatan 80,000 paling tinggi. Dan catatan rekod dia tuan-tuan mengatasi kutipan waktu stadium tiket bola sepak Piala Malaysia. Blackpink punya. Nak bagi tahu tuan-tuan, pasal apa orang sanggup? Manusia akan sanggup berjuang dengan apa yang dia suka dan cinta. Betul ayat tu. Benda yang kalau dia suka, dia hak lama terasa sekejap. Kalau benda yang ada cinta, dia excited tu, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Macam geng-geng jemaah Blackpink, pasal apa 3 hari sanggup tunggu? Sebab dia suka, dia teruja. Maka Allah nak alihkan keterujaan kita dengan urusan akhirat ni. Hampa suka dah, hampa sanggup dah tunggu 30 malam, hampa sanggup dah maintain, keep maintaining,
keep sustaining keterujaan kita daripada dunia tu dialih kepada keterujaan akhirat, supaya 8 rakaat apa terasa macam 2 rakaat. Tuan-tuan, jadi saya rasa cukup dah penutup itu. Ni dah kita dah sembahyang 8 rakaat ni. Tuan-tuan rasa berapa rakaat? Jawab jujur. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa 16 tau. Dia rasa 16. Kira terima pun kira tahu orang fail lah. InsyaAllah. Jadi sebab tu saya kata imam dia bukan hanya menjadi imam, tapi dia memegang hati jemaah. Besar tanggungjawab dia. Sebab di tangannya ada air mata jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya tutup dengan kata-kata itu. Saya tutup dengan satu kisah. Saya pergi khutbah di Masjid Al-Muajaya. Saya tak tahu saya suka cerita benda ni sebab satu pelajaran untuk saya lakukan. Habis sembahyang Jumaat, habis saya imam solat Jumaat Masjid Al-Muajaya, sebelum puasa tu ada seorang abang bayar Bangladesh datang suri makan. Dia kerja di Edion sebelah Masjid Al-Muajaya tu ada Edion. Dia tunggu saya lepas habis Jumaat tu. Dia tunggu dekat parking. Saya nak masuk kereta, dia main tepuk belakang. Ustaz, dia tengok saya pusing belakang, dia peluk, teriak. Terbayar ni buat apa aku ni? Kan? Kalau ada semua mak lah. Lepas beberapa minit, saya kata, abang, kenapa abang? Kenapa nangis? Ada orang kacau ke apa? Ustaz, tak ada orang kacau, tapi Ustaz kacau saya. Sekejap pula aku kacau hidup hang ni. Ustaz, tadi aku khutbah Ustaz mengaji Quran, Ustaz sudah usir jiwa saya nangis. Saya tanya abang, pasal apa benda yang boleh menyebabkan abang menangis? Cuba bagi tahu, saya nak belajar sesuatu. Saya pegang tangan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata, Ustaz, hari ini saya rasa macam mau berhenti kerja, dunia ni macam tak ada apa-apa sudah. Hati saya macam tak ada sudah dunia. Tuan-tuan, saya kata hang baru dengar khutbah kot. Tak tahu benda apa yang dia mengubah hati dia. Bukan saya. Allah yang saya kata, abang, hari ini this is your day. Allah hantar saya datang mengaji sini, khutbah sini untuk abang. Dan Allah nak tengok air mata abang. Saya sebut macam tu, lagilah kawan tu, Ustaz silap mengayat. Lagi teriak. Tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu, Ramadan dia mengajar kita erti rasa. Dan rasa ni tak semua orang dapat. Sebab tu kita kata ramai orang berlapar bersama, berdahaga bersama, tapi hak betul-betul dapat nikmat dan nilai puasa so private and confidential. Sebab tu puasa satu-satunya amalan yang kita tak boleh nilai pada pandangan zahir. Hanya Allah wa ana ajzibi. Dia sangat sulit amalan. Sebab apa? Rasa. Sebab tu imam kena mengaji sampai ada rasa, tadarus sampai ada rasa, sujud sampai ada rasa, sedekah sampai ada rasa. So dia mengajar kita erti rasa. Bila dalam Ramadan pun kita tak jumpa rasa tu, tuan-tuan sila berjuang untuk mendapatkan rasa tersebut. Maka kita tak akan dapatkan rasa tu pada bulan-bulan yang lain. Jadi sekadar itu minta maaf tuan-tuan, anda yang ada gurau senda yang tak kenal di mana-mana. Terima kasih sahabat saya, apa nak sebut tadi, Encik Azudin, pilot Sukhoi yang akan beraksi pada 5.23. Terima kasih atas jemputan wakil TVDM dan semualah kejiranan dan rakyat-rakyat Sungai Petani ini. Terima kasih sekali Sallallahu Muhammad atas saya sangat teruja dan terhormat dengan jemputan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang saya suntik dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jaga ukhuwah dan Allah jaga keramaian, Allah jaga kekuatan solat jemaah yang ditunjang kekuatan untuk penduduk taman ini. Aku qaula hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa, saya ada bawa satu menu istimewa berbayar. Sebut saya siap. Okey, ada produk baru saya tadi Prof sebut CD. Zaman CD itu dah berakhir. Saya ada produk baru, Allah izin, sweet coffee, produk minuman ready to drinks. Tuan-tuan yang baca doa minum tu kopi ni istimewanya dia ada 3 flavor, mocha, cappuccino, latte. Ni produk saya lah. Tuan-tuan boleh rasa sebotol RM4. Saudara Muhammad dia minum sejuk-sejuk. Dia tuan-tuan rasa kopi ni dia tak pakai gula. Nama sweet coffee, tapi dia tak sweet, dia tak semanis yang disangkakan.
Okey, dia guna stevia. Jadi minuman yang berkhasiat memberi tenaga zahir dan batin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dapatkan di luar tadi insya-Allah.